Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Tasha Najatan binti Muhammad Firdaustan bersama dengan rakan sekumpulan saya Muhammad Nur Ashraf bin Ruslan, Nurul Meliana binti Bukaini, Suhaiza binti Zulkifli dan Kumayi akan memberikan sedikit perkongsian. Baiklah, dalam perkongsian ini kami akan memfokuskan kepada elemen-elemen KPPB yang merujuk kepada kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Baiklah, elemen yang pertama ialah pengalaman, yang kedua adalah big idea dan yang terakhir sekali adalah konsep clarity. Baiklah, seterusnya adalah pengalaman. Apakah pengalaman yang dilalui sepanjang belajar subjek SDP dan MDP? Apakah yang dimaksudkan dengan subjek SDP? SDP merupakan seni dalam pendidikan, manakala MDP pula ialah murid dan pembelajaran. Baiklah, yang pertama bagi subjek SDP ialah belajar mengenai elemen seni dalam pendidikan seperti seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Faedah yang dapat saya pelajari adalah dapat menjadikan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan yang paling penting mampu memperkembangkan lagi intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah banyak melaksanakan amali bagi mengintegrasikan ketiga-tiga elemen tersebut semasa PDP. Contoh amali yang pernah kami laksanakan ialah aktiviti nyanyian dan aktiviti yang menggunakan alat-alat perkusi. Seterusnya, bagi subjek MDP pula, belajar mengenai strategi, pendekatan, teknik, model pembelajaran dan metod yang digunakan dalam PDP pada masa kini. Baiklah, slide seterusnya ialah perancangan untuk membina atau melaksanakan KIT. Pertama sekali, kami perlu menyediakan bahan seperti cardboard, kertas warna, kertas menilakat dan gambar. KIT yang berpusat kepada murid tahun 2 ini adalah menekankan kemahiran membaca. Kami telah memilih standard pembelajaran 2.1.1 iaitu membaca dan memahami perkataan. Kami juga telah memilih tema kebersihan dan kesihatan yang menyesuaikan dalam norma baru pandemik COVID-19. Dalam KIT ini juga telah mengaplikasikan EMK iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK dalam KIT tersebut. Baiklah, dalam penghasilan KIT ini kami juga menghadapi beberapa cabaran, antaranya seperti bahan yang terhad di koperasi. Hal ini kerana ketika penghasilan KIT ini kami berada dalam situasi yang sedang berkuarantin. Oleh itu kami tidak dapat keluar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua adalah kami perlu memastikan kandungan pembelajaran mencapai objektif pengajaran. Yang ketiga adalah kami perlu memastikan ketiga-tiga elemen seni iaitu seni visual, seni pergerakan dan seni muzik diaplikasikan ke dalam KIT pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah kami perlu menentukan strategi yang bersesuaian dengan pembelajaran masa kini. Dan yang terakhir sekali adalah kami perlu memikirkan cara yang terbaik untuk menyimpan KIT yang telah kami hasilkan. Baiklah, saya pula akan membentangkan berkaitan dengan elemen yang kedua, iaitu big idea. Jadi, big idea yang kami pilih ialah penghasilan satu KIT persembahan yang diberi nama Pemeluk Kata. Dan mengkaji sejauh mana KIT ini dapat mempengaruhi kecerdasan emosi murid. Jadi, selepas menghasilkan KIT Pemeluk Kata ini dan mengkajinya, kami mendapati KIT ini dapat meningkatkan kecerdasan emosi murid. Contohnya, dari segi motivasi. Dengan adanya KIT ini, murid dapat meningkatkan motivasinya apabila guru mereka menunjukkan rasa berminat untuk membimbing mereka sepanjang proses pembelajaran. Di dalam KIT ini terdapat padang balingan dadu yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Hal ini kerana mereka perlu memastikan dadu yang dibaling berada pada padang balingan dadu dan tidak tersasar daripada garisan penghadang. Dengan itu, murid akan termotivasi sekiranya melihat rakan yang lain
berjaya melakukannya. Kit ini juga membantu murid untuk meningkatkan daya pemikiran yang kreatif, kritis dan juga inovatif. Hal ini kerana reka bentuk kit ini sangat unik dan menarik sehingga murid menjadi tertanya-tanya banyak tanya semata-mata untuk menerka kit yang dihasilkan oleh guru. Dengan itu, dapat merangsang minda mereka untuk mencuba sesuatu perkara yang baharu. Kit ini juga mengandungi banyak soalan dan menjadikan kesemua pelajar berpeluang untuk mencuba. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran mendapat sambutan yang hangat dan mendapat penglibatan yang aktif dalam kalangan pelajar. Baiklah, perkara yang paling penting ialah kit ini dapat memberi impak yang positif kepada semua pelajar yang mana dapat menghiburkan hari mereka dan melupakan sebentar tentang masalah yang mereka alami. Baiklah, bermula dengan apa yang dipelajari. Sepanjang saya bersama rakan saya mempelajari kursus seni dan pendidikan dan murid dan pembelajaran, dan juga berdasarkan pengalaman PDS yang kami dapat merancang aktiviti PDP dengan menggunakan kit pembelajaran. Seterusnya, kami juga dapat mengenal pasti kecerdasan emosi berdasarkan 7 domen utama. Antara domen-domennya ialah domen kesedaran diri, domen regulasikan diri, domen motivasikan diri, domen empati, domen kemahiran sosial, domen kematangan dan domen kerohanian. Baiklah, seterusnya, bagaimana nak belajar? Dalam proses ini kita perlu mencari pengalaman melalui aktiviti PBS, iaitu pengalaman berasaskan sekolah dengan menjalankan kajian mengenai kecerdasan emosi. Dan seterusnya, mengaplikasikan kecerdasan emosi dalam kit pembelajaran yang merangsang pembelajaran murid-murid. Baiklah, yang seterusnya, bagaimana kita dapat mengetahui apa yang dipelajari? Antara cara yang digunakan ialah dengan melihat perkembangan kendiri mengenai kecerdasan emosi, dan seterusnya mampu merancang aktiviti PDP yang mengaplikasikan kecerdasan emosi menggunakan kit pembelajaran. Dengan kita melihat perkembangan kendiri emosi ini, kita dapat tahu setakat mana tahap pembelajaran kita. Sekian sahaja daripada kami membentangkan mengenai KPPB. Baiklah, sekian, terima kasih.